Alright, so sebelum kita mulakan sesi kita pada belah pagi ini, sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada saya sebelum kita pergi kepada slide. Dan jangan lupa, pada hari Ahad ini kita ada event seminar face to face. Anda boleh hadirkan diri anda ke Concord Kuala Lumpur pada jam 9 pagi sehingga 5 petang. Kemasukan adalah percuma. Okay. Just register nama sahaja, tidak perlu register buka akaun dan juga tiada deposit diperlukan. Anda boleh bawa kawan-kawan anda, keluarga anda dan sebagainya hadir untuk sesi pembelajaran, dan seterusnya kita ada lunch, semua disediakan. Okey, termasuklah minum petang dan juga minum pagi. So anda semua dijemput hadir. So buat masa kini kita dah ada lebih kurang 50 orang. So meramaikan majlis ilmu tersebut pada hari Ahad nanti. Okay. Right. 2 minit lagi. Tapi tak apalah, kita start sekarang lah tanpa membuang masa. Okay, so hari ni 2 hari bulan 2 2024, macam biasa pilihan ekonomi yang terbaik pada hari ni. So dia fokus di pasaran di Eropah dan juga US pada belah malam nanti. Kita ada macam-macam katalis yang agak volatile untuk pasaran pada belah malam nanti. Okay, so untuk USD CAD macam biasa pula dah. Seperti mana yang kita bagi tahu pada tempoh hari. Okay, so analisa berdasarkan analisa tempoh jangka masa medium hingga panjang, USD CAD masih lagi kekal didagangkan dalam keadaan bearish disebabkan oleh pengukuhan komoditi minyak sekaligus menyebabkan Canadian dollar sebagai mata wang yang mempunyai kaitan rapat dengan sektor energi ataupun sektor komoditi minyak ini diapungkan secara positif berbanding daripada US dollar. Jadi ada dua punca. Okay. Yang pertama, apabila pasaran komoditi minyak diapungkan tinggi, Canadian dollar akan menjadi positif. Okay. Dan lagi satu, apabila komoditi minyak didagangkan secara positif, ianya akan memberi tekanan kepada US dollar. Sama juga, sekiranya US dollar naik, ianya akan memberi tekanan kepada pasaran komoditi minyak dan seterusnya Canadian dollar akan turun. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Adalah disebabkan oleh kos transaksi yang tinggi. Sekiranya US dollar naik, pasaran minyak akan turun adalah disebabkan oleh kos transaksi di antara mata wang asing menjadi tinggi untuk membeli pasaran komoditi minyak. Tetapi dalam kes ini, apabila komoditi minyak didagangkan secara positif ataupun dalam keadaan US dollar tengah weaken, of course demand dekat dalam pasaran komoditi minyak akan naik kerana kos transaksi yang rendah. Jadi disebabkan oleh itu, adanya tekanan di dalam US dollar seterusnya telah menyebabkan kenaikan di dalam paras harga komoditi minyak dan sekaligus menyebabkan Canadian dollar sebagai mata wang yang mempunyai kaitan rapat dengan pasaran komoditi minyak diapungkan secara positif. Okay? Dan paras harga juga gagal disokong oleh 20 SMA ataupun Simple Moving Averages daripada Bollinger Band dan pembentukan V-top formation pada upper band BP juga terbentuk memberi petunjuk awal perubahan arah trend, dan MFI ataupun Money Flow Index juga berada di paras overbought sebelum memberi petunjuk momentum di dalam keadaan bearish pada ketika ini. So pada tempoh hari memang trend pun dalam keadaan bearish, tetapi adanya dia buat apa? Dia buat swing low and then dia buat swing high. But it's unable to create the higher series of peaks and trough dekat sini, dan seterusnya dia buat apa? A lower series of peaks and trough. So basically the trend is still in the bearish momentum. Okay. So dekat sini kita panggil dia sebagai V-top formation. Sama juga, this is a V-top formation. Okay. So dekat dalam Bollinger Band, dia ada dua je. V-top dengan M-top. V-bottom dengan M-bottom. Okay. Apakah maksud V-top dan juga M-top ataupun V-bottom dengan M-bottom ni? Okay. John Bollinger, okay, pengasas kepada Bollinger Band, okay, dia tak menggunakan, dia tidak memanggil chart pattern tu sebagai macam contoh, this is a key reversal pattern, okay, tapi dekat dalam Bollinger Band, pengasas dia panggil ini sebagai V-top formation, okay, V-top dengan M-top. M-top tu sebagai double top lah, okay. Kalau W bottom sebagai
sebagai double bottom. Okay. So dia tidak menggunakan istilah chart pattern dekat dalam dia punya Bollinger Band, tetapi dipanggil sebagai V top ataupun N top ataupun V bottom dengan W bottom. Okay. Now, price juga gagal disokong oleh 20 simple moving averages, and then currently it's still traded to the downside. And kalau kita lihat dekat sini, okay, Bollinger Band dia semakin lama semakin shrink. Okay. So akan ada volatility yang berlaku. So bermaksud dekat sini, apabila band, upper band dan juga lower band ini semakin menguncuk, nanti akan ada volatility yang menyebabkan dia mengembang. So dekat dalam Bollinger Band, apabila adanya indikasi yang macam ni, kita perlu expect akan ada volatility yang agak besar akan berlaku. Sebagai contohnya sama juga, apa pula ni? Okay, sama juga dekat sini kan. Dia squeeze and then dia expand. Okay, sama juga dekat sini pun dia squeeze and then dia expand. Right? So itulah salah satu cara juga untuk mengenal pasti akan adanya volatility yang berlaku dalam pasaran menggunakan Bollinger Band. MFI ataupun Money Flow Index juga pada tempoh hari berada di paras overbought. MFI sebagai Money Flow Indicator ataupun Leading Indicator ini menunjukkan dianya berada di paras overbought dan menunjukkan ianya di dalam bearish momentum selari dengan arah trend pada ketika ini. Dan kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran pun pada tempoh hari, walaupun adanya kenaikan untuk sementara waktu, tetapi ianya gagal untuk mencipta kenaikan yang lebih lanjut dengan adanya pembentukan peaks dan trough yang semakin lama semakin rendah. So basically kita boleh menggunakan leading indicator ini sebagai petunjuk awal di mana perubahan arah trend kemungkinan besar akan berlaku. Okay. Now untuk gold, macam saya cakap pada tempoh hari, ianya sudah pun breakout daripada kawasan triangle. Okay, so once dia dah breakout daripada kawasan triangle, we must follow the direction of the breakout. So apa yang berlaku adalah ianya kita jangkakan akan meneruskan kenaikan ke paras yang lebih tinggi, walaupun pada tempoh hari terdapatnya kejatuhan sementara disebabkan oleh reaksi pasaran terhadap berita job opening dan juga tetapan kadar faedah daripada Federal Reserve yang tidak menaikkan ataupun menurunkan kadar faedah. Tetapi disebabkan oleh berita tersebut akan adanya reaction daripada traders dan juga spekulators dekat dalam pasaran yang menyebabkan kejatuhan di dalam paras harga untuk sementara waktu. Tetapi trend sudah menunjukkan ianya sudah berubah daripada bearish has turned to bullish and then it has breakout to the upside daripada kawasan triangle. So basically the trend has changed from bearish to bullish momentum. So apa yang kita boleh bagi tahu buat masa kini, ianya akan meneruskan kenaikan yang lebih lanjut di masa yang akan datang. Dan paras harga juga disokong oleh bullish Kumo Cloud daripada Ichimoku Kinko Hyo dan juga sokongan daripada sudut fundamental dan juga sentimen semasa, iaitu keadaan di Timur Tengah yang semakin meruncing dan seterusnya pelabur mengambil inisiatif untuk memasuki ke dalam pasaran safe haven lah buat masa kini untuk berlindung nilai daripada daripada sentimen semasa. Okay, so masa kini kalau kita lihat pada tempoh hari, okay, adanya bottom reversal and then dia buat apa, a higher series of peaks and trough. Okay, so that's mean the trend is still in our momentum. Okay, dan dekat sini dia buat apa, this is the highest peaks and then dia buat apa, a lower series of peaks and trough. But then kalau kita lukis trend line dan sebagainya, it stop over here, and kalau kita menggunakan Ichimoku sekalipun, dia disokong oleh para sokongan yang terakhir daripada bullish Kumo Cloud, kita panggil sebagai Senko Span B. Okay, so ini adalah Senko Span B. This is Senko Span A, Senko Span B act as a support. So bullish Kumo Cloud act as a support juga, tetapi dia ada dua para sokongan, satu Senko Span A, satu Senko Span B. Dan dekat sini para harga juga telah membuat apa, telah pun breakout daripada kawasan triangle dan seterusnya berjaya breakout daripada Senko, daripada tingkat dan juga Kijun Sen, dan kita jangkakan akan adanya kenaikan yang lebih lanjut ke paras yang positif. Tetapi ada dua possibilities. Selalunya kalau dia breakout daripada kawasan triangle ini, akan adanya buat apa, dia akan turun balik. Okay, kenapa dia buat macam tu? Kita panggil dia, this is area untuk tempat dia roll reversal. Okay, CCI ataupun Commodity Channel Index berada di paras overbought pada ketika ini. So berjaga-jaga, kemungkinan besar berita pada malam nanti ada potensi untuk dia turun. Tetapi macam saya cakap,
lebih kepada bullish lah buat masa kini. Yang pertama, dia dah breakout daripada kawasan triangle, dan kalau kita gunakan trend line, short term trend line kat sini pun dia dah breakout. It is indicate that the price has changed from bearish, slightly bearish movement has turned to bullish. So kalau dia breakout kat sini, okay, sama ada dia akan meneruskan kenaikan dia yang lebih lanjut ataupun ada potensi untuk dia turun semula. Macam saya cakap, kalau kita menggunakan konsep trendline ini, trendline juga boleh act as a role reversal area. So harus berjaga-jaga. Dan buat masa kini Chico Span is still ahead of price. So momentum is still in a bullish side lah. Lebih kepada bullish berbanding pada bearish. Okay, tetapi perlu berjaga-jaga kerana leading indicator CCI ini berada di bawah support. Ada tendensi untuk dia melakukan kejatuhan untuk sementara waktu sebelum naik dengan lebih lanjut. Alright, so ada apa-apa soalan? GBP AUD possible untuk teruskan kenaikan lagi ke? Okay, kejap lagi kita akan tengok GBP AUD. Okay, now kita pergi tengok GBP AUD. Okay, so kalau kita based on a daily time frame, okay, this is what we call as a rounding bottom. Okay, this is a rounding bottom. Kejap saya nak lukis. So rounding bottom ini adalah paras harga yang terendah dan seterusnya membuat pembalikan arah semula. Dan seterusnya kalau kita lihat dekat sini, ini adalah salah satu paras sokongan yang agak kuat. Okay, dan pada tempoh hari, price juga telah mempercayai breakout daripada kawasan resistance level, technical resistance, dan seterusnya dia ranging kat sini sebelum adanya kenaikan. So kalau kita based on line chart, you dah see clearly that the price has closed above the previous peaks. Okay, so this is the highest peaks, but the price has closed the lebih daripada previous peaks. So whatever kejatuhan hari ini, kalau dia still lagi close above this peaks yang sebelumnya, ada tendensi untuk dia melakukan kenaikan yang lebih lanjut. Dan kalau kita lihat dekat bawah ni pun, chart pattern apa, this is nak kata double bottom, triple bottom pun boleh. Okay, double bottom lah. Okay, double bottom. So ada tendensi untuk dia melakukan kenaikan yang lebih lanjut ke paras yang lebih positif untuk satu tempoh jangka masa panjang. So bermaksud dekat sini, pound akan didagangkan dalam keadaan yang lebih positif lah untuk satu tempoh jangka masa panjang. So kalau on a weekly time frame pun, kalau kita lihat dekat sini, this is a very strong support level and price has rebound to the upside. Okay, nampak? This is a double bottom on a weekly time frame dan dia akan rebound to the upside. Kemana dia nak pergi? Ada tendensi dia akan pergi ke sini. Okay, 1.9515. Ada tendensi untuk dia pergi ke situ. So kena jaga-jaga. Almost there. Okay, almost there. Okay, so kenapa ada kejatuhan kat sini? Sebab ni lah, ni pun ada resistance. Okay, short term traded to the downside. Of course akan ada reaction. But the thing is, kita kena faham daripada mana dia bermula, dekat situ dia akan berakhir. Daripada time frame apa dia bermula, dekat situlah time frame yang dia akan berakhir. But one time frame lower or time frame yang lebih rendah, of course akan ada hurdle ataupun akan ada kita panggil dia sebagai halangan, okay, sebelum dia meneruskan kenaikan yang lebih lanjut kepada yang lebih positif. Tetapi buat masa kini, apa yang saya boleh bagi tahu, ada lebih kurang 10% saja price dia akan bergerak ke paras yang dia akan pergi. Okay, almost there. Kalau saya tak akan fokus kepada buy, saya akan fokus kepada sell sehingga dia sampai pada sini. Dan saya akan tunggu reaction. Apa yang kita nak tunggu dekat sini? Apa yang kita nak tunggu dekat dalam support area ataupun support or resistance area ni, SNR ni. Okay, kita nak tunggu dia buat apa? Kalau dia nak jatuh, ada 3 je pembentukan yang dia akan buat. Okay, macam saya selalu cakap, dia akan buat top reversal ataupun bottom reversal. So dekat dalam area sini, you guys kena berjaga-jaga. Dia akan buat betul macam ni. Ni satu. Okay, yang kedua, dia akan buat betul macam ni. Kedua. Yang ketiga,
Ini je. Ini je. Ini je pattern yang market akan buat. Okay, ini je pattern yang market akan buat. Untuk early sign of reversal. Early sign of reversal. Dan you boleh kaitkan dengan apa? Kaitkanlah dengan peaks and trough. This is the highest peaks. Betul tak? Same level. Okay, kalau you campurkan pula dengan chart pattern, this is a double top. So, you nak buat apa kat sini? Dia dah buat same level of peaks and then dia break and close below the previous trough. So, kita nak tunggu apa? Tunggulah dia pull back. Tak, sama juga yang ni. Dia dah buat highest peaks. Dia dah break from the previous trough. Nak tunggu apa? Tunggu je lah. Dia pull back. Tak? Yang ini pun sama juga. Ini nak tunggu apa? This is the highest peaks, second lowest peaks, trough, break. Memang kalau kita based on chart pattern head and shoulder, kita kena tunggu confirmation dia apa? Break from the neckline. Buat apa? And then follow lah the trend. Trend has changed. Simple kan trading. Kita hanya follow trend. Okay? That's how trading works based on trend. Okay? But kita kena faham dekat mana tempat dia nak reverse. Dan apakah itu top dengan bottom reversal. That is an earlier sign of trend changing. So that's why kalau boleh kita trade on a higher time frame. Jangan trade based on a lower time frame. Because when you trade on a higher time frame, you boleh hold your position for a longer period of time. Yang pertama, you make less mistake. Yang kedua, you have a lot of time to analyze and also apa orang panggil, menyedari kesilapan anda dan perbetulkan kesilapan anda dalam trading. Sekiranya you scalping, you unable to see a clearer trend because of there is a lot of noise in the market. So I don't recommend it. Okay. And now, apa yang kita boleh buat? Okay, ada apa-apa lagi soalan? Dan jangan lupa macam saya cakap, kita ada seminar datang, jangan tak datang. Okay, boleh jumpa saya secara berdepan dan kita akan belajar banyak perkara daripada sudut technical, fundamental, intermarket dan sebagainya. Anda nak tanya saya apa-apa soalan sekalipun, anda tanyalah. Dan kita ada special guest daripada IB side, iaitu Cikgu Suhasni. Okay. Dan makan semua adalah percuma. Bila tu seminar? Ni. Bila tu seminar? 4 Februari. Okay. Hari Ahad ni. Jam 9 pagi bertempat di Hotel Concord Kuala Lumpur. Okay. Daripada pagi sehingga petang. Makan semua disediakan. Hanya perlu bawa diri, tidak perlu deposit, tidak perlu register account, hanya perlu register nama dekat dalam link di Telegram saya dan juga Telegram A-Market. Register itu adalah untuk mengetahui berapa ramai yang hadir. Nanti yang register sekarang dah hampir melebihi 50. Kita takut nanti yang datang lebih daripada beratus-ratus. So nanti dewan tak muat ke apa ke kan. So it's going to be hassle. But kalau boleh, saya minta anda untuk register nama supaya kita dapat tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Alright. Hotel Concord. Ya betul, Hotel Concord. Just come over and learn. Okay, Sandip, free tak? Siapa lagi ada yang kat dalam ni yang mesti kenal? Free ni yang tambah. Free. Yeah, I registered already this morning. Alright, come over lah. Okay, sure. Okay, Apex, cousin, datang tak? Bobby, dah lama tak jumpa Bobby. Bobby datang Chin student saya ke apa? Ke Chin lain? Eddie Fazli, datanglah. Okay, bolehlah kita berjumpa bersuari, kenal. Alright, okay, apa nama? Syairul. Siapa nama tadi? Yang Syairul, okay, datang. Alright, saya minta anda semua untuk register dekat dalam Telegram saya, ada link register. Register nama saja. Okay. Okay, Asa. Thank you. Vanessa, bagi macam mana link Telegram, nak link macam mana register, link mana satu? Telegram nama apa? Okay. Sama ada anda boleh pergi ke A-Market Malaysia ataupun pergi kepada Telegram saya di Eye of Chartis. Okay.
Kalau tak jumpa Telegram saya, pergi je kepada Instagram saya. Anda boleh tekan link Telegram saya dekat situ. Dekat dalam Telegram ada link untuk registration. Tapi anda kena scroll sikit lah ke atas. Ataupun nanti saya akan post balik semula. Alright guys. So, itu sajalah sesi untuk pagi ini. Dan semoga kita jumpa lagi pada... esok tak ada, esok cuti dah kan. So, kita jumpa pada hari Ahad nanti di Hotel Concord insyaAllah. Dan kita akan belajar berkenaan tentang technical, fundamental dan macam-macam lagi. Alright? So, Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.